أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نبل قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Insyaallah pada malam ini kita dah masuk 18 Jamadil Akhir 43 Hijriah bersamaan hari ini 21 Januari 2020. InsyaAllah perkongsian kita perkembangan syariat, sambungan yang telah lalu, perkembangan syariat, yaitu syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Beberapa hadis dan firman Allah memberi pemahaman penegasan tentang syariat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad itu bapa kepada siapa-siapa dari kalangan kamu, tetapi dia adalah seorang rasul, yaitu pesuruh Allah. Yang nyata ya, setelah rasul-rasul terdahulu, baginda ada merupakan rasul yang terakhir yang membawa syariat. Sebab itulah diterima agama Islam itu, inna dina indallah Islam. Islam adalah di sisi Allah yang diterima sebagai agama. Yang lain itu bukan. Lain pada Islam itu bukan. Jangan kita mengada-ngadakan pahaman. Ya, ni nak jual dengan agama lain. Oh jangan. Kita ni kalau boleh, Rasulullah bagaimana menegakkan. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia kata, kita ni bukan lain. Keturunan kita ni memang satu rumpun. Apa yang kita kelain-kelain? Kata agama lain. Ya. Kita ni sama-sama lah. Hari ni kau pergi tempat aku punya ibadah, esok aku pergi pula tempat kau punya ibadah. Ya, kongsi. Dia kata agama ni sama ya, niat dia baik. Jangan. Ini yang berlaku ni baru-baru ni. Ya. Apa hukumnya pula yang kita pergi tempat penyembahan dia buat apa? Inilah yang kita khawatir. Dia tak faham tentang Islam ni. Agama lain tak terima, kecuali Islam saja. Apabila datang orang-orang kafir ini, kafir Quraisy, lalu malaikat Jibril membawakan satu ayat. Tuan-tuan mesti hafal ayat itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali kami akan ikut cara penyembahan kamu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ya. Kita kena yakin dengan agama kita. Ya. Agama lain dia berasa kata, oh kita sama je kita di agama, niat semua baik. Masalahnya akidah. Ya, pegangan kita. Dia kata baik itu baik. Ya. Dia kata, tapi kita kena tolak benda tu. Sebab tidak layak yang di sisi Allah diterima adalah Islam. Wa akmaltu lakum dinakum Islam madinah. Sempurnalah agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Dia tak ada agama Kristian, agama Hindu, apa tak. Jangan kita sampai terpengaruh. Kita datang di tempat dia. Jangan. Ya. Wala ana abidu ma'abadtum. Tidak sekali-kali kami akan menyertai kamu.
Wala antum 'abiduna ma'abud. Kamu juga tidak layak untuk bersama kami. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kamu, kami tetap dengan agama Islam. Ini ayat dalil Al-Quran yang kita pergi dipimpin Allah, pakai baju dia. Allah, apa kejadiannya tu? Ya, Islam tak gitu. Islam ini agama yang mempunyai pegangan prinsip. Jadi syariat yang perjalanan hukum dan pelaksanaan akidahnya, satu wajib ditekuni, kedua sunat ditingkatkan, ketiga makruh dijauhi, dan yang harus awasi dan harus itu, dan yang haram itu ditinggalkan. Ini syariat ya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad, inna risalata wa nubuwata qad intaqa'at fala rasul ba'di, bahwa sesungguhnya kerasulan, kenabian itu telah putus, tamat, tak ada setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itu dalam firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad qalat min qablihi rusul. Setelah rasul-rasul terdahulu, Nabi Muhammad. Ya. Qad qalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala syukur kepada Allah SWT kerana menggunakan seorang Nabi, seorang Rasul yang simple. Oh, tahu simple. Dia tak susah-susah, tak perlu kita hidup lama-lama, muamal tak. Ya, dia ada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sebab itu kita cari amalan-amalan yang mustajab, yang bagaimana amal itu sedikit tapi pahalanya ganjarannya banyak. Contoh, ya, contoh kita ni kadang-kadang lepas mengisyak kita nak cabut lari balik, betul tak? Lepas mengisyak cabut lari balik ya, ba'diyah, ya, ya, ba'diyah kita tak jaga. Ba'diyah afdal kita buat. Rasulullah kata 4 rakaat buat. Siapa yang membuat ba'diyah 4 rakaat, dia akan mendapat malam Lailatul Qadar. Cukup malam, bayangkan. Kita nak tunggu bulan Ramadan setahun sekali tu kan. Setahun sekali. Tapi Allah kurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar itu tiap-tiap Isya. Buatlah ba'diyah. Sama ada kita nak buat 2 rakaat salam, sama ada kita nak bawa 4 rakaat sekaligus, tak masalah. Yang penting nak buat, kita dapatlah malam Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Ini seorang sahabat pernah bertanya dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, umur kami pendek, kami kerdil. Macam mana kami nak menjangkau amalan kami sebagai umat terdahulu? Umat Nabi Nuh sampai usia 950 tahun. Umat Nabi Muhammad 100 tahun pun dah nak jam rasa. Kalau Tuhan dibagi lagi 100 tahun, 200 tahun, sanggup tak? Sanggup tak Tuhan? Saya tak sanggup. Bajet untuk kita ni 100 tahun ke bawah aja umur. Tapi kita mempunyai amal yang banyak, boleh menyamai umat-umat terdahulu. Apa sebabnya? Carilah, buka kitab Nasihatul Din, kitab agama,
Al-Askar, ada kitab-kitab ni. Sekarang banyak dirugikan. Kita nak cari amal ni, kalau kita nak pergi kuliah aja, kuliah seminggu 2 kali, kalau saya sebulan sekali. Ya, ustaz lain pun mungkin 2 kali sebulan atau 3. Tajuk tu tak sampai. Jadi kita usaha beli kitab. Kuda kitab kajian letak tu banyak. Yang Rumi ada, yang Jawi ada, yang Arab ada, yang Jawa ada, semua ada. Yang bahasa Cina ada. Itu masalah, cari. Alah ustaz, dah usia-usia ni. Usia-usia dah. Kita nak jadi bekal mati. Bekal hidup dah cantik dah tuan dah. Baju dah lawak, semua lawak, jam lawak, rumah lawak, bini lawak, kereta lawak. Cukup dah, apa lagi nak bekal mati? Ada tak? Itulah masalah ini. Jadi syariat Rasulullah SAW ini banyak perkara-perkara yang membawakan kita, membangkitkan semangat kita, bahawa sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus disebab habisnya lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dengan sebab itu tidak ada lagi Rasul dan Nabi sesudahku, kata baginda. Sabda Rasulullah SAW, masali wa masalul anbiya'i ka masali rajulin bana dara fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labina fa kana man dakhalaha fa nazara ilaiha qala ma ahsanha illa mawdi'a hadhihi labina hadhihi labina fa'ana mawdi'ul labina khutima biyal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Bandingan aku dengan nabi-nabi yang dahulu kata samalah dengan seorang tukang yang membina sebuah rumah. Setelah bekerja menyempurnakan dan memperelokkannya, hanya tinggal sekeping batu, yaitu batu bata saja. Orang ramai yang melihatnya merasa heran dan bertanya kepada baginda, alangkah baiknya bangunan itu jika dipenuhkan tempat yang kosong itu dengan sekeping batu bata lagi. Maka sahabat baginda Rasulullah SAW, akulah batu itu, batu bata itu, dan akulah yang penyempurnanya. Jadi baginda Rasulullah SAW yang membawakan wahyu setelah para nabi yang dahulu kala. Hanya nabi dahulu kala itu kedudukannya lama dan pengikutnya jembung, tak kuat beriman. Nabi Nuh 950 tahun, yang ikut berapa ya? Sehingga dia menghadapkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, umatku ni punya degil, bagaimana nak mengatasinya? Rasa Allah memerintahkan Nabi Nuh, ya, suruh apa? Bahtera. Dah buat bahtera. Tiba-tiba buat bahtera tu dah dikacaunya, ya, dia dibuangnya najis kat situ, kacaunya, ya. Tapi berkat kesabaran Nabi Nuh AS, akhirnya berjaya buat bahtera. Itu sebabnya syukur ni. Itu Nabi Nuh AS apabila disuruh naik, umat-umatnya Allah mau apa dalam ada tentang padang pasir. Sebab Rasul dia punya IQ tak macam kita. Dan Rasul semua adalah daripada Allah SWT yang memberi paduman kepada dia. Yang kita ni harapkan hidayah, ya, amal pun kadang-kadang, ya. Sebab itulah kita bersyukur dengan adanya baginda Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dengan mengajarkan kita kepada mudah-mudahan kita akan diterima sebagai bandingan-bandingan banyak perkara di zaman Nabi dahulu diceritakan balik di dalam Al-Quran, cerita
Kita balik dalam hadis Rasulullah SAW untuk menambah hati kita supaya kita jadi orang yang yakin adanya Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita tak yakin adanya Allah Ta'ala. Kita beramal tak yakin, rasa tak yakin kita ni diterima atau tidak. Itu yang kita khawatir. Demikian di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa baginda Rasulullah SAW akhir sekali dan tidak ada lagi Nabi selepas dia. Ya, keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam kitab ini. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan dari nabi-nabi yang lain. Tengok, oh, Nabi Muhammad mempunyai satu keistimewaan, satu je, Habibullah. Mana ada Allah SWT malaikat berselawat kepada Nabi yang lain? Baginda Nabi Muhammad hari-hari mendapat selawat daripada Allah SWT. Apa dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok, baginda tiap masa, tiap saat dapat selawat daripada Allah. Allah sendiri melakukan, malaikat melakukan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah putus sampai hari kiamat. Sesungguhnya, sebab itu jadi PR mutorek, berlaku sentiasa tetap. Kita ni kadang-kadang kita bukan PR mutorek lagi, kita hanya diserahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Kita dapat PR amal, perintah. Ya. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik selawat. PR apa? Tapi Allah, malaikat, PR mutorek, takdis. Maknanya Allah itu sangat sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cuba bayangkan, kan kita ni dengan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW kita tak lupa. Kita kadang-kadang lupa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat kepada sekalian alam. Makna semua dapat rahmat. Ya, pokok-pokok dapat rahmat, semua dapat rahmat. Sebab itulah untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, baginda ialah seorang Rasul yang penghabisan sekali dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Baginda lebih mulia dan lebih utama daripada makhluk-makhluk lain, dan pengajaran yang dibawanya merangkumi segala pengajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Tengok, berdakwah Nabi hanya 23 tahun je. Tapi sehingga hari ini tengok menghasilkan para ulama-ulama yang mencipta, menukilkan tafsir Quran, menukilkan beberapa hadis yang perawinya daripada perawi yang masyhur, ya, Bukhari, Muslim, ya, Imam Tirmizi, banyak lagi perawi-perawi yang terkenal. Itu hadis, ya, Rasulullah SAW. Sebab itu untungnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, baginda diutuskan kepada seluruh alam, termasuk manusia dan jin. Firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Semua dapat rahmat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat rahmat baginda ini, yang kita hidup senang, berselawat, ya, hidup kita tenang, betul. Umat Nabi Muhammad ni memberi pedoman untuk kita, syariat untuk kita laksanakan. Contoh syariat-syariat
yang diletakkan untuk kita lakukan yang paling mudah aja. Ya, waktu siang apa dibagi? Syariat dia banyak. Ya, sunat duha. Waktu siang tak ada malam kan? Jangan buat sunat duha malam. Sunat duha, sunat isra' siang pagi. Jangan buat lepas zuhur buat isra'. Diperuntukkan amal-amal di waktu siang. Sama kita nak buat 2 rakaat, apa pun jangkau sampai 8 rakaat ke 12 rakaat boleh. Benda tak masalah. Ya. Yang sunat ditingkatkan. Ya, yang sunat ditingkatkan. Selain daripada itu, banyak lagi amalan-amalan, ya, yang untuk kita ni menjadi orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itulah kita kena yakin kehidupan kita bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu petunjuk untuk kita. Baginda dikurniakan Al-Quran yang menjadi mukjizat yang paling besar sekali, tidak lapuk sepanjang zaman Quran. Nah, itulah sebab itu kalau kita malam-malam kita baca Quran, tak rugi. Quran jadikanlah budaya kita baca Quran. Jadikan budaya. Budaya tu budaya. Budaya karaoke itu lain. Budaya Quran. Asal duduk baca Quran, pegang Quran, betul. Kita walaupun kita tak hafal dan baca lah. Jadikan Quran itu sahabat pena kita. Nanti kalau kita jadikan Quran itu sebagai sahabat kita mati dia datang. Ya, dia datang. Dalam barzah sempit yang sempit tu, dia datang. Dia baca apa yang kita suka baca. Contoh kita baca pagi-pagi surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Kalau tadi jemaah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah apa? Surah Al-Kahfi jalan. Akan kita sampai banyak sikit-sikit dulu, apa ujung sana ujung sini. Pagi sambung lagi. Kan susah. Tapi malas tak? Malas ya Allah Rabbi. Nak sarapan rajin. Ya, pagi-pagi lepas sembahyang mana dah rajin dah sarapan. Roti canai. Tak apa, baca dulu. Sebelum subuh lah kita buat. Sebab selepas subuh tu banyak yang buat. Sebelah ni ada kedai minum dah. Sana kedai minum dah. Ni kalau lepas sembahyang subuh tu banyak yang buatnya tu lah. Biasalah. Sekarang lagi waktunya akhir sebenarnya dah. Itulah. Kita pun baca. Biasanya sajadah tu dua habiskan sajadah rakaat pertama, rakaat kedua dah ayat lain misalnya kan. Tapi sebab waktu ni akhir zaman sajadah bagi dulu. Ya, sajadah bagi dulu. Sebab apa? Waktu ni orang nak sibuk kerja. Kita kena faham lah. Ya. Jadi mana sampai kita sampai untuk kita membaca ni. Jangan kita abaikan ya. Sebab itulah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alayya wa inna salatakum alayya zakatun lakum. Perbanyakkan selawat ke atasku, sesungguhnya selawatmu itu ke atasku menyucikan jiwa. Suci jiwa. Siapa yang berselawat selalu tenang hatinya, betul. Siapa nak kita sayang lagi? Ya. Rasulullah lah. Sebab Rasulullah tu nanti yang boleh bagi syafaat kita. Nah, isteri kita tak boleh bagi syafaat kita. Anak kita tu anak yang soleh aja lah. Ya, yang selalu beramal, mendoakan bapak. Ya. Tapi Rasulullah dah tentulah. Ya. Seperti An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas alaihi bi yaumil qiyamah. Apa dia? Sabda Rasulullah SAW, aksaruhum alayya salatan. Sungguhnya selayak-layak orang yang hampir kepadaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Senang nak cari itu selawat je dah. Jangan rasa gundah gurauan.
Selawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sembahyang selawat. Kita duduk-duduk ini selawat dia tak. Tapi panas dia tak. Selawat. Tapi itulah cara yang kita nak dapat ya bantuan daripada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, an Ibn Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man nasiya salata alayya khatta'u tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat ke atasku, pasti dia sesat untuk ke surga. Jadi dia takut tu. Dia tak berselawat, malas selawat. Nak cari surga mana ni? Si fulan selalu di surga. Kita jangan. Itulah. Ini banyak syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang memberi panduan untuk kita supaya kita disayang baginda Rasulullah SAW. Ada kita sayang, cinta, love. Tinggal hingga. Tengok coba bayangkan, Umar bin Khattab tinggalkan harta di Mekah, Abu Bakar bin Siddiq tinggalkan harta di Mekah. Cuba bayangkan, bukan dia orang tak kaya, sampai Madinah dia tak ada harta, tinggal semua, sebab nak ikut Rasulullah SAW. Nak bawa harta tu dia baca, ya. Rupanya orang-orang Ansar ini bila datang ya Rasulullah SAW, ahabba, sangat suka. Ya, kita ni belum dicukur. Sahabat-sahabat orang-orang Ansar, wahai sahabat-sahabat Muhajirin, kau pilihlah isteri aku ada 4, kau pilih salah satu. Boleh, bagilah. Kan? Kalau isteri ada 4 dah, bagilah saudara-saudara. Dia pilih tentu dah pilih yang lama. Alah, aku pilih yang ini, yang muda lawa. Kau pilih yang itu, yang inilah, yang tu. Tentulah, warna bagi. Pilih, suruh pilih yang muda, betul lah. Ada pilih yang usia. Tak. Tapi itulah, adanya orang-orang Ansar sangat suka. Sehingga kan ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Datang sahabat-sahabat sebagai saudara, ikhwan, seronok. Sebab mereka seronok terima baginda Rasulullah SAW untuk mengubah kedudukan kota Madinah. Cuba tuan-tuan pandang hari ini, tuan pergi Madinah, ya tak? Sebab itulah ketika itu datanglah tentera-tentera yang nak menawan Islam. Perang, nama dia perang apa tu? Perang Jabal Uhud. Ingat tak perang Jabal Uhud? Perang Jabal Uhud ini memang tentera Islam tu okey dah duduk di atas. Kita tu tak diuji lagi tuan-tuan. Tentera Islam duduk di atas dengan panah lengkap. Memang kafir tak dapat, tak ada harapan. Tapi psikologi dia pandai. Ketika itu Khalid bin Walid sebagai pemimpin orang kafir, otak dia memadai, memang pandai. Sebab ni akhirnya Khalid bin Walid ini memeluk agama Islam. Dia lah orang yang berperang berdiri di atas kuda, berdiri di atas kuda perang. Tak ada sahabat lain tak buat, Khalid bin Walid. Dan akhirnya Khalid bin Walid minta dia kalau boleh mati dalam perang, tak juga, mati atas tikar. Mati tua usul. Allah yang menentukan. Sebab inilah Khalid bin Walid cari jalan macam mana orang Islam duduk atas bukit Jabal Uhud, maka didatangkan. Bagaimana kita nawar? Tak boleh. Kata Khalid bin Walid, kita bawa gondek-gondek lawa-lawa, harta semua letak depan Jabal Uhud. Lepas tu tinggalkan. Rupanya orang Islam tak kuat iman. Kadang-kadang orang Islam rupanya tak kuat iman. Betul tak? Apa tak kuat iman?
Sikit dia dapat rasuah sikit pun terima, semua terima. Itu takwa iman. Ini berlaku dah, hanya contoh. Ya. Sebab itulah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Dia nampak benda yang banyak tu di bawah. Kata Sayyidina jangan turun. Rasulullah pesan jangan turun selagi belum ada arahan daripadanya. Tak. Seorang turun, semua turun. Rupanya tentera kafir pusing dari belakang. Ya, datang tak terdayalah Sayyidina Hamzah. Maka Rasulullah disuruh oleh Sayyidina Hamzah, kau cepat lari. Itu turun ayat, wa ma kana min nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Rasulullah terkena panah. Ketika itu Rasulullah terkena panah, keluar darah. Lalu Sayyidina Fatimah lah yang menolong baginda Rasulullah dibasuh dengan muka. Cepat lari Rasulullah. Ajal dia, penentuan Allah. Orang sangka baginda dah wafat dah. Dalam peperangan itu Sayyidina Hamzah dah terkuban. Rasulullah orang sangka dah wafat sekali dalam peperangan itu. Punya sahabat semua dah risau menangis menggugur. Ayat itu, wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Saya ingat berbincang dengan ayat ini, saya ingat lagi saya nak cerita. Saya kadang-kadang saya minum dengan arwah Salim. Ya, saya minum sana. Ayat yang saya baca ni, bila saya baca selalu kalau saya disuruh imam, saya bawa ayat ni. Dia menangis. Lepas tu dia cerita. Itulah kisah Rasulullah terkena panah, luka teruk Rasulullah. Lalu anaknya Sayyidah Fatimah memandikan dia, membasuh luka. Tapi Rasulullah terselamat. Ada satu telaga di Jabal Uhud, kita tak tahu nak jumpa, tutup dah, orang Arab dah tutup banyak dah. Kalau dulu-dulu ada, ya, itulah kita selalu macam mana kita nak cari tempat, tak jumpa. Arwah apa saja tak jumpa tu, kita cari di tempat tertentu. Itu selalu kalau kami melepas daripada kuliah ni, balik tu, selalu ajak saya minum bersembang tentang keadaan Rasulullah SAW. Ada ilmiah dia, jadi cara dia. Saya ingat bila ayat ni, saya ingat, ya. Kalau ayat yang apa, ada sahabat saya di Sarawak, dia suka bawa ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini dibaca. Selalu dia suka baca ayat ni. Dia dah meninggal juga. Dia dah meninggal juga. Bila kita baca ayat tu, kalau tazkirah Jumaat di sana di Bandar Baru Sarawak, saya baca ayat kepada Rasulullah jadi imam, semua menangis. Saya ingat Datuk dulu, namanya Datuk Haji Hasan. Dia suka bawa ayat, ya. Dalam dia qiyamul lail pun dia suka bawa ayat, ya. Jadi setakat maksud. Jadi setakat itu perkongsian kita. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Yang baik semua dari Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Kita dekatkan hati ini kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan selawat mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim wa lakum.